Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil hadil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadiyihim ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat menyambung kembali pembelajaran kita tentang tadabbur suratul Al-Mulk yang kita lakukan secara ringkas, tidaklah secara mendalam. Namun begitu, kita insya-Allah akan dapat mengambil seberapa banyak manfaat daripada ayat-ayat yang kita bicarakan. Syukur kita tidak terhingga kepada Allah. Malam ini merupakan malam yang pertama bagi bulan yang baru di dalam bulan Hijrah, iaitu bulan Rejab. Maknanya malam ini adalah malam pertama Rejab. Moga-moga bulan Rejab ini kita dapat isikan dengan pelbagai amal-amal soleh. Sama ada kita melakukan amal soleh bersangkut paut dengan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, ataupun kita melakukan amal-amal soleh yang melibatkan hubungan sesama manusia. Kita mohon kepada Allah segala apa yang kita lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala menerimanya sebagai amal yang diberikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon Allah memberikan kita kekuatan untuk kita terus beramal. Hanya Allah sahaja yang boleh memberikan kita hidayah, petunjuk. Allah yang boleh memberikan kita taufik, kita bimbingan. Allah yang boleh memberikan kita kekuatan untuk kita melakukan segala perkara kebaikan. Allah jugalah yang dapat memelihara kita daripada kita terjatuh di dalam perbuatan maksiat. Pada malam ini, tuan-tuan perempuan, kita bertemu buat siri yang ke-22, yang mana sepatutnya malam ni siri ke-23. Namun minggu lepas tidak dapat kita bertemu secara online. Namun begitu, alhamdulillah, pada malam ni walaupun dalam keadaan yang banyak aktiviti yang perlu dilakukan, musim cuti, dan saya alhamdulillah dengan rahmat Allah baru selamat sampai sebenarnya daripada utara. Alhamdulillah pukul 8 saya sampai. Jadi saya mohon maaf jika suara saya agak kurang jelas ataupun nampak kepenatan dan sebagainya, saya mohon maaf. Jadi malam ni kita akan bincang satu ayat sahaja, siri ke-22, maka kita bincang ayat yang ke-22. Ya, jadi kita tak ambil waktu yang panjang seperti sebelum ini. Kadang-kadang kita ambil masa 1 jam, kadang-kadang 1 jam suku, ya, kadang-kadang lebih daripada itu. InsyaAllah kita cuba yang terbaik. Apa-apa pun kita mohon rahmat dari Allah. Allah memberkati kita semua pada malam ini, majlis ilmu kita malam ni, daripada permulaan sehinggalah kepada penghujungnya. Baik, kita terus kepada ayat yang ke-22. Nota malam ni insya-Allah nanti saya akan masukkan ke link Telegram, Google Drive untuk nota bagi suratul Al-Mulk. Jadi sesiapa yang ada Al-Quranul Karim, ada Quran terjemahan, sangat dialu-alukan untuk membuka suratul Mulk pada ayat yang ke-22. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan dapat mengikuti pengisian kita pada malam ini dengan baik, dengan hati yang lapang. Allah permudahkan. Baik, ayat yang ke-22 saya bacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi
ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Afaman yamshi, maka apakah, dekat situ, hamzah dekat situ, hamzah di situ, ni maksudnya di sini ini adalah persoalan, ya. Ini adalah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Afaman, kalau kita terjemah dia secara kalimah by kalimah, kita akan tanya dulu apakah, maka. Tapi untuk lebih memahami, maka apakah, man iaitu siapa, itu orang, yamshi yang berjalan, yamshi ia adalah yang berjalan, mukibban dalam keadaan dia, mukibban ni dalam keadaan dia terbalik. Di sini merujuk kepada apa? Dia berjalan ala wajhi, terbalik di atas mukanya. Maknanya muka dia sepatutnya berada di atas, kaki di bawah. Jadi sepatutnya dia berjalan dengan kakinya. Tetapi ada orang, Allah Ta'ala membuat perbandingan. Ini sebenarnya adalah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Allah juga nak sampaikan kepada orang-orang kafir musyrikin. Jadi Allah datangkan bentuk perumpamaan seperti orang yang berjalan, kan? Jadi ada orang, kata Allah, yamshi mukiban ala wajhihi, dia berjalan dengan keadaan tersungkur di atas mukanya. Maknanya dia berjalan dalam bentuk mukanya ke bawah, kakinya ke atas. Allah kata, apakah orang yang berjalan dalam keadaan mukanya di bawah, maksudnya kakinya ke atas, lebih mendapat petunjuk. Nak dibandingkan dengan siapa? Amman yamshi sawiya. Amman, atau orang yang berjalan. Kat sini perkataan campur dengan man. So di sini boleh diterjemahkan sebagai atau. Atau man, orang yang yamshi, berjalan dalam bentuk apa? Sawiya, dalam keadaan dia tegak, lurus. Ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Fahamkan dulu ayat ni. Ayat ini dia sebenarnya, kata para ulama tafsir, adalah sekadar perumpamaan. Allah nak membuat permisalan, perbandingan antara dua orang. Kalau kita tengok ayat ni, kita jumpa persamaan kalimah yamshi, sini pun kita jumpa yamshi. Mukibban, kita jumpa sawiyan. So ni lawan dia. Jadi kita tengok dulu apakah kita tengok dulu ulasan dalam tafsir Al-Jalalain. Lepas tu nanti saya akan patah balik kepada hubungan ayat dengan ayat-ayat yang lain. Ayat ini dalam tafsir Al-Jalalain, merujuk dalam tafsir Al-Jalalain, mengatakan perumpamaan itu berlaku. Sebab itu kita kata tadi, ayat 22 ni dia adalah perumpamaan yang Allah buat kepada siapa. Dia kata, dalam tafsir Al-Jalalain menyebutkan perumpamaan itu berlaku pada orang yang beriman dan orang yang kafir. Orang beriman berjalan dia macam mana? Yang ni, dia berjalan yamshi sawiya. Gambar tu
tak ada kena mengena lah rambut dia pakai seluar jeans itu tak ada kena mengena lah. Kita nak tengok dia berjalan lurus, kan, dia berjalan tegak, kepalanya ke atas, dia berjalan dengan kaki dia. Itu dipanggil yamsi sawiyat. Ini orang beriman. Lawan dia adalah orang yang berjalan tersungkur mukanya ke bawah. Ini dua perbandingan. So Allah nak bandingkan, umpama orang yang berjalan seperti ini, okay, nak dibandingkan dengan orang berjalan seperti ini. Okay, ini perumpamaan. Okay, kata dalam tafsir Jalan sebut tadi, perumpamaan antara perbandingan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Okay, so orang kafir ini mereka disamakan seperti berjalan mukanya ke bawah, kakinya ke atas. Manakala orang beriman, dia berjalan normal, dia berjalan tegak, berjalan seperti memang orang berjalan. Istilah berjalan dengan kakinya, kepalanya berada di atas. Okey. Nampak tak dua perbandingan ni? Okey. Perbandingan ini kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala alaih, dia kata siapakah di antara keduanya tadi, orang yang beriman tu ke atau orang yang kafir tu yang lebih banyak mendapat ahda, mendapat petunjuk. Okey, Allah nak buat dua bandingan. Orang yang kafir diumpamakan, disamakan seperti berjalan tadi dengan orang yang beriman yang dia berjalan normal. Dia berjalan normal tegak. Lepas tu orang beriman ni pula dia berjalan tegak, berjalan lurus di atas sirat al-mustaqim. Okay, so antara dua tu, siapakah di antara mereka yang lebih banyak mendapat petunjuk dari Allah? Okay. Kita dah fahamkan dulu ayat itu, nanti kita ulas sekali lagi, kita akan perincikan lagi. Okey, kita nak lihat apakah hubungan perkaitan antara ayat 22 ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Di ayat 22, apa perkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya? Okey, kalau kita tengok ayat yang paling hampir, tentulah ayat 20 dengan 21 kan. Kalau kita tengok ayat yang paling hampir dengan ayat 22, mestilah ayat yang 20, 21 dengan ayat nombor 20. Tetapi ayat 22 ini juga dia ada berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelum 20 tu. Daripada awal-awal lah. Jadi kesimpulan dia adalah ayat-ayat sebelum ayat 22 ini kita telah dapat mengetahui pelbagai peringatan, ancaman yang Allah telah berikan kepada orang kafir. Ingat tak lagi ancaman apa, amaran apa, kan? Allah telah terangkan, kan? Tetapi orang kafir ni dia ambil peduli tak? Sedangkan sebelum ni kan kita belajar kan, Allah telah mengancam tentang neraka sa'ir kan. Kita belajar mula-mula lagi. Setiap kali orang masuk dalam neraka, dia mendengar bunyi-bunyi, mendengar suara neraka, betul? Lepas tu kita tengok, kita telah belajar tentang Allah memberikan ancaman tentang azab yang boleh datang dari langit, bumi yang boleh tenggelamkan manusia. Allah telah ancam dengan burung yang terbang. Kita ingat lagi sebelum ni. Okey, tetapi apa tindak balas orang-orang kafir ni? Kita juga telah belajar pada siri 21 dan siri 20 bahawasanya orang kafir ini mereka tetap apa? Kalau kita baca ayat yang paling dekat dengan 22, iaitu ayat nombor 21. Apa yang mereka buat?
Kita tengok dalam ayat nombor 21, sebelum ini Allah mengatakan hujung tu, ballajju fi utuwi wa nufur. Ayat 21 penghujung tu Allah bagi tahu ballajju, bahkan mereka ni keras hati mereka, tegar mereka, fi utuwi, dalam kesombongan, wa nufur, bahkan mereka ini semakin jauh daripada kebenaran. Itu ayat yang paling dekat. So apa perhubungan dengan ayat 22? Seolah-olah Allah bagi tahu kepada kita, ayat 22 ni Allah bagi tahu kepada kita, Allah nak kaitkan, okey, orang-orang yang kafir ni, yang kita kata kesimpulan dia Allah kata ballajju fi utuwi wa nufur ni, kan, mereka yang dalam keadaan keras hati, mereka sombong, mereka berpaling tadi tu, maka Allah Ta'ala jadikan mereka satu perumpamaan pada ayat nombor 22 seperti orang yang berjalan menggunakan mukanya. Adakah dia tu yang berjalan seperti itu lebih mendapat petunjuk dari orang yang satu lagi berjalan sawiyah, berjalan normal, dan orang yang berjalan sawiyah itu, mereka ini berada di atas jalan yang lurus? Tentu kita dapat jawapan, betul. Tapi kita nak bincangkan tentang apa makna lebih dapat hidayah tu. Apa makna lebih dapat hidayah tu? Okey, sebelum kita bincangkan, kita nak tengok dulu penjelasan lanjut oleh para ulama tafsir. Okey, kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ada menyebutkan, okey, ayat 22 tadi tu dia boleh jadi dalam dua situasi. Situasi pertama, ayat tadi Allah hanya jadikan perumpamaan sahaja semasa mereka di dunia. Maknanya dekat dunia kita tengok ada tak orang Arab musyrikin yang dia berjalan muka dia ke bawah? Tak ada pun, betul tak? Kita tengok sama je kan. Rasulullah SAW berjalan normal, Abu Lahab pun berjalan sama macam Rasulullah jalan, betul. Abu Jahal pun sama berjalan macam sahabat-sahabat lain berjalan. Tetapi kenapa dengan ayat tu cakap macam tu? Ayat tadi tu sebenarnya sekadar nak membuat perumpamaan macam mana kehidupan orang Arab musyrikin yang mereka ini tegar, keras hati, keras kepala, yang kita baca ayat 21 penghujung tadi itu. Sekadar perumpamaan. Tetapi perumpamaan tadi ini dia menjadi real apabila di hari akhirat. Di hari akhirat memang orang-orang kafir ini ada yang dia berjalan nanti di hari akhirat dengan mukanya ke bawah, kakinya ke atas. Ada. Nanti kita akan sokong maklumat ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita dah dapat dua situasi tadi tu. Maksudnya dia boleh jadi sekadar perumpamaan semasa mereka hidup di dunia, tetapi di hari akhirat memang ada orang yang berjalan mukiban ala wajhihi. Okey, dah jelas maklumat itu, mari kita jelaskan lagi. Okey, begini. Okey, begini ya. Perumpamaan. Okey, begini. Sekejapnya saya tengah duk review balik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Okey. Jadi kita dah dapat maklumat tadi. Okey, mari kita tengok.
Okey, kejap. Ada yang bertanya di ruangan chat. Dalam tafsir dia kata dalam tafsir Quran saya, maksudnya apakah orang yang merangkak dengan wajahnya yang terlungkup? Maksudnya sama. Cuma wallahu alam lah, adakah apakah bahasa yang sesuai kalau dia berjalan muka ke bawah, adakah itu dia panggil merangkak? Tak. Sebenarnya memang kalau merangkak dia masih lagi boleh nampak jalan noh. Macam anak-anak merangkak kan, merangkak. Tapi kalau merangkak dengan muka, dipanggil merangkak ke? Orang tak merangkak dengan muka kan? Kalau dia maksudnya berjalan dengan muka lah. Wallahu ta'ala. Tapi dia bukan merangkak. Bukan merangkak yang kita faham tu. Sebab kalau dia merangkak, dia masih lagi tahu dia nak pergi ke mana. Sebab itu perumpamaan ni kita nak dalamkan lagi. Kita nak dalamkan dari sudut apa sebenarnya maksud di sebalik perumpamaan itu. Apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Sebab dia sekadar perumpamaan. Tapi apa yang Allah nak sampaikan itu? Okey, sebenarnya. Okey. Yang pertama, cuba tuan-tuan cari jawapan kan. Dalam banyak-banyak perumpamaan, permisalan, orang kafir ni dia ada banyak. Kalau kita belajar dalam Quran, perumpamaan, memang untuk orang kafir saja ada banyak perumpamaan yang Allah bawa datang. Tapi kenapa dalam ayat tadi tu diumpamakan kepalanya berjalan di bawah? Kan, kita tahu kan, kita kena cari. Allah Ta'ala dia tidak akan buat satu perumpamaan yang sekadar perumpamaan macam tak relevan macam tu. Dia macam dia tak ada hikmah dah, tak. Semua ada hikmah. Okey, maksud dia, kata para ulama, kalau orang berjalan patutnya berjalan dengan kaki, betul? Bukan berjalan dengan muka, berjalan dengan kepala dia, muka dia. Muka pula di kepala kita ni ada apa? Ada otak. Kepala kita ada otak kan. Jadi itu yang orang selalu kalau marah orang kata apa? Otak letak kat lutut ke? Kan kita selalu marah orang macam tu kan. Bodoh. Kadang-kadang kita terlepas juga cakap orang bodoh kan. Belajar je tinggi tapi otak letak kat lutut. Kenapa kita cakap macam tu? Kenapa selalu kita cakap otak letak dekat lutut? Menunjukkan ini bukan sekadar otak letak kat lutut tau. Otak letak kat mana? Otak letak bawah ke tempat tanah tu. Mana lagi teruk? Mana teruk? Kita kata otak hang letak dekat lutut atau otak kau letak kat bawah kaki tu. Setentu lebih teruk kalau otak letak di bawah kan. Sebab tu Allah umpamakan sepatutnya otak dia ni fikir. Sebab Allah dah turunkan ayat-ayat Quran banyak ayat satu. Contoh sampai ayat nombor 21 tu. Kan takkan tak jelas lagi. Kan Allah kata dah tak ada siapa bagi rezeki, Allah bagi rezeki kan. Tak ada siapa boleh tolong, Allah yang boleh tolong. Kan? Tapi mereka ni tak nak fikir secara normal. Sebenarnya dia tahu otak tu dia boleh fikir tapi dia buat tak nak fikir. Jadi diumpamakan mereka ni letak otak dekat kaki. Jadi seolah-olah diumpamakan kepala ke bawah tu ada kaitan tentang otak tu jugalah letak di bawah. Okey. Lepas tu maksud dia yang berikutnya, inilah yang kita nak baca apa ulasan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dia kata Ibnu Katsir disebut dalam tafsir Al-Quranul Azim. Okey, beliau kata orang-orang kafir diumpamakan seperti orang yang berjalan miring dan tidak normal. Dia berjalan tak normal lah. Kan sepatutnya kaki Allah bagi berjalan dengan kaki, bukan berjalan dengan kepala. Okey. Orang kafir Allah umpamakan orang berjalan tidak normal. Itu dia punya ayat dia. Okey, macam mana
Kenapa diumpamakan seperti itu? Iaitu orang kafir tu tidak mengetahui ke mana dia nak pergi. Kalau orang berjalan normal, dia tahu dia nak pergi ke mana lah. Senang dia pergi tempat dia nak pergi sebab dia berjalan normal, dia akan jumpa normal. Tapi kalau orang berjalan kepalanya ke bawah, umpama seperti dikaitkan dengan dia tak tahu sebenarnya ke mana arah tujuan dia nak pergi. Kan orang berjalan tidak normal, jadi nak ke mana tu berjalan? Bayangkan kita semua cuba kita berjalan mengundur. Kita berjalan dengan kaki, tapi kita jalan mengundur. Boleh tak? Boleh jugalah. Tapi lambat, mungkin terlanggar, mungkin. Tetapi orang ni dia berjalan memang dengan kepala dia. So membawa makna bahawa dia tak tahu ke mana arah tujuan dia. Jadi orang kafir ni dia diumpamakan, maksud dia adalah orang kafir ni dia hidup ni, bukan, dia tak guna otak dia tu untuk dia berfikir dengan sebenar-benarnya. Siapa Tuhan yang sebenarnya? Kan? Seolah-olah Allah membagi tahu mereka ni umpama orang yang tak tahu hidup dia nak ke mana ni, nak ke mana hidup dia orang ni. Dia tak ada arah tujuan. So orang yang tidak ada arah tujuan seperti orang yang berjalan tu sendiri tak betul dah cara dia berjalan. Dan kata Ibnu Katsir, dia juga tidak mengetahui bagaimana dia boleh menuju kepadanya. Kepadanya tu maksudnya dia nak pergi ke tujuan yang sebenar-benarnya patut dia pergi tu pun dia tak tahu jalan dia. Kan sepatutnya kalau kita nak, contoh kita nak balik, contohnya macam macam saya daripada utara Zuhur tadi kan, pagi tadi, tengah hari jugalah, agak pegat jam jugalah. So nak balik ke Kuala Lumpur, kita tahu dah jalan dia nak pergi kat mana. Tapi orang yang tak beriman ni, dia tak tahu macam mana nak sampai ke tempat dia nak pergi tu. Sebab apa? Sebab dia memang takkan sampai. Sebab apa? Sebab cara dia berjalan tu sendiri sudah tidak betul. Bahkan mereka bingung, bahkan mereka tu jadi sesat, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Okey, faham tak tuan-tuan apa yang Ibnu Katsir nak sebut dari sudut objektif perumpamaan itu didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, jelas tak? Saya buka, kalau ada apa-apa nak memberikan maklum balas. Boleh faham tak tuan-tuan? Siapa-siapa yang dia ada maklumat lain, saya sangat alu-alukan kalau boleh kongsikan. Sebab Suratul Mulk ni banyak sangat kelas orang buat kan. Mungkin tuan-tuan ni kelas yang tuan-tuan hadiri ni mungkin kelas yang dah berapa kali dah tuan-tuan ikuti kan. Jadi mungkin banyak benda yang saya tak tahu. Saya minta kalau tuan-tuan ada sesuatu yang boleh dikongsikan kepada rakan-rakan, saya sangat mengalu-alukan. Sebab kita pun sama-sama belajar, tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, mungkin kalau tuan-tuan ada ulasan yang lain, sudut pandang yang lain, boleh dikongsikan. Sebab ini dia termasuk di dalam bab perumpamaan. Kalau sesiapa yang berada di sekitar Kuala Lumpur ke, kalau tuan-tuan dekat dengan Damansara, dialu-alukan untuk menghadiri. Sebab kita ada satu kelas ya, tapi bukan kelas online lah. Kelas secara bersemuka di Masjid Sultan, di Masjid Saidina Umar ya, di Damansara, Jalan Setiabudi, kata dekat dengan pusat sains negara tu. Kita ada kelas setiap hari Rabu pagi 9 hingga 10 pagi. Dan memang sekarang ni sedang belajar tajuk perumpamaan. Memang kita sedang belajar tujuan Allah buat perumpamaan. Jadi kalau tuan-tuan ada kesempatan, bolehlah datang. Dialu-alukan. Tiada yuran dikenakan. Datang saja.
hari Rabu. Cuma pagi tadi kita tak buat sebab dia public holiday. Okey. Itu tak jelas ya? Okey, kalau dah jelas, kan. Ustaz. Ya. Assalamualaikum Gapo? Ustaz. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya. Apa tu kalau saya boleh kaitkan dengan surah Al-Isra ayat 97, cerita tentang orang-orang yang menolak kebenaran di dunia ni, di hari akhirat dia akan dibangkitkan, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Dia akan dibangkitkan menuju ke mahsyar tu dalam keadaan ditelangkup, muka dia di bawah dan dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Boleh kita kaitkan tak Ustaz dengan ayat ni? Boleh. Sebab maksud ayat tadi tu pun dia ada dua sudut lah. Maksud dia sama ada dari sudut itu hanya pada gambaran bagaimana keadaan mereka di hari akhirat itu seperti orang yang buta, seperti orang yang pekak, dan ia juga boleh membawa maksud kepada yang hakiki lah. Hakiki. Jadi memang ada kaitan dengan ayat ini sebab tadi kita dah katakan seperti mana yang Ibnu Katsir kata, kerana perumpamaan ni juga dia boleh jadi hakiki. Berlaku secara hakiki. Dia ada persamaan. Persamaan dari sudut apa? Dari sudut kalau mereka dah buta, kan, kalau mereka dah pekak, mereka tu maksudnya mereka ini mendapat balasan seperti di dunia. Kalau dekat dunia sepatutnya mereka melihat kebesaran Tuhan tu, tapi mereka tak nak gunakan dengan sebenar-benarnya. Telinga ni digunakan, tapi di akhirat Allah balas dalam bentuk lawan dia lah. Begitu juga dengan dia berjalan dengan muka tu, nak menunjukkan kehinaan mereka. Kan? Kalau nak menunjukkan kepada kebinasaan mereka, nanti kita akan kaitkan dia dengan kalau dia sepatutnya dia boleh pergi masuk syurga. Nak syurga ni dia ada mudah je nak pergi. Kan? Kalau dia berjalan dengan baik, dia akan jumpa syurga tu. Tetapi kerana Allah telah butakan dia, kan? Maka dia tak jumpa jalan nak ke syurga tu bagaimana. Itu memang ada perkaitan. Dari sudut objektifnya memang ada berkaitan Sazah tajuk tu. Memang ada berkaitan. Nanti kita akan jelas kat situ. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Barakallah fi Ustaz. Wa fikum barakallah. Sebab memang kita sepatutnya di akhirat kan kita nak minta pertolongan Allah kan, tapi kita nak cakap pun tak boleh. So macam mana? Dia seperti mana ayat yang Tuhan kata Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka. La yukallimuhullah, kan? Adakah maksudnya memang tidak ada satu huruf pun Allah berkata-kata? Dekat situ kita perlukan huraian dia. Kan? Allah tidak mahu, dalam hadis pun sebut Allah tidak mahu berkata-kata dengan orang yang, contohnya orang yang memang tega dalam minum arak, ada hadis sebut. Adakah maksudnya secara literal kita ambil memang Allah tak akan cakap langsung ke? Tidak ada satu perkataan ke? Dia kena diperincikan lagi. Apa makna Allah tak mau berkata-kata tu? Jadi maksud Allah tidak mau berkata-kata tu dari sudut Allah tidak memandang mereka ini dengan penuh rahmat. Okey, mereka tidak akan diberikan pertolongan. Sebab kalau kita hanya memahami ayat tu secara terjemahan seperti itu, nanti dia akan kontradik dengan ayat macam mana Allah nak hisap mereka ya? Kalau Allah tak cakap-cakap dengan mereka, macam mana Allah berkata-kata dengan mereka nak hisap? Maksud dia ada kontradik. Sebab itu para ulama tafsir dia memperincikan lagi. Seperti mana ayat tadi itulah. Mereka buta tu maksud dia apa? Mereka pekak tu maksudnya apa? Tapi ada persamaan dengan objektif kepada perumpamaan ini. Satu perkongsian yang sangat baik, dan
saya sangat mengalu-alukan lagi mana-mana pihak yang boleh berkongsi ilmu dengan kita semua. Catat ya tadi ayat tadi tu, surah Al-Isra tadi. Ayat berapa tadi? Ustazah Asia? 97. Ayat 97 Ustaz. ayat nombor 97. Catat dekat situ ya. Jazakillahu khairan. Okey. Jadi kita tengok pula pada perincian satu lagi tentang orang beriman pula. So orang beriman ni kata Al-Imam Ibn Kathir, kenapa Allah kata orang beriman ni dia berjalan tegak sawiyah di atas jalan yang lurus? Ibn Kathir mengatakan orang-orang mukmin diumpamakan seperti orang yang berjalan tegak betul melalui jalan yang lurus rata, iaitu mereka berjalan di atas jalan yang jelas lagi terang. Dia sendiri, maksud dia orang berjalan tegak kan, dia tahulah mana nak membelok ke kanan ke, nak pergi kiri ke, sebab dia berjalan lurus, dia tahu kat mana. Okey, lepas tu kata Ibnu Kathir, orang yang beriman ni dia tu sendiri secara hakikinya memang mereka dah hidup mereka tu memang berada di atas agama yang betul. Mereka memang dah secara hakikinya memang orang beriman ni dia dah berada pada jalan yang lurus dah. Jadi kalau di sini dia dikaitkan dengan agama lah, dia dikaitkan dengan hala tuju hidup kan. Sebab kalau orang Islam, orang beriman, dia satu jalan tuju dia. Destinasi dia satu saja. Apa destinasi orang beriman? Destinasi orang beriman, dia akan nak, mudah je, dia nak ke syurga. Itu je. So nak ke syurga tu, kan, dia tak perlu susah payah, kerana dia hanya ikut Tuhan yang satu tu saja. Kan seolah-olah dia tahu nak pergi syurga tu cara dia macam mana. Itu yang diumpamakan mereka berjalan lurus. Okey. Jadi kita lihat lagi apakah ulasan Al-Imamu Ibn Kathir. Yang ini Ibn Kathir dia ulas ketika di akhirat nanti. Jadi kalau dekat dunia ni, kalau peumpamaan ini tuan-tuan jelas tak, boleh faham tak antara dua jenis manusia tadi, siapa yang akan jumpa destinasi yang dia nak pergi? Siapa yang boleh sampai? Sudah tentulah orang yang berjalan secara normal, bukan orang yang berjalan secara tidak normal. Kalau kita mengundur bawa kereta contoh kan, daripada utara nak pergi KL, mundur je ke belakang. Bayangkan. Mengundur. Agak-agak bila nak sampai? Mengundur, cara mengundur. Ataupun yang tu cara mengundur. Apatah lagi kalau kereta tu kita terbalikkan dia. Kita terbalikkan kereta tu, berjalanlah kereta tu, boleh berjalan. Tayar duduk kat atas, kat bawah, kita kat bawah. Memang kalau kita kata memang takkan sampai lah, orang kata kan. Betul lah, itulah yang Allah Ta'ala nak samakan seperti orang kafir. Yang mereka ni memang hidup mereka ni tidak ada hala tuju. Dia nak ke mana sebenarnya? Tapi orang beriman tak. Dia ada hala tuju dia. Dia boleh sampai kepada apa yang dia nak tuju tu. Itulah perumpamaan yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau lebih faham, orang Arab ni, kita kena ingat ya, mereka yang diturunkan ayat Quran ni sebenarnya mereka faham sebenarnya. Kata orang memang macam kita bawa tadilah ayat tadi tu kan. Kalaulah orang cakap pada kita kan, engkau ni ada otak tapi otak engkau letak kat lutut. Kita rasa apa? Kita rasa hajar engkau kan. Kita rasa macam, kita fahamlah sebab bahasa yang disampaikan tu maksudnya kita faham. Jadi orang Arab ni dia sangat faham perumpamaan seperti ini.
Sebab tu sangat mendalam perumpamaan ni sebenarnya yang Allah dah datangkan. Walaupun tak ada perkataan mathalu perumpamaan, tapi dia perumpamaan yang indirect, perbandingan. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati sekalian, kita nak ulas dekat sini. Apa makna lebih dapat petunjuk tu? Ada tadi tu. Lebih dapat petunjuk. Apa makna lebih dapat petunjuk? Okey. Secara ringkas dia, okey. Perkataan hidayah. Kan tadi ahda. Kan tadi perkataan ahda. Okey, ahda maksudnya siapa yang lebih dapat petunjuk. Kan? Okey, maksud dia orang kafir pun dapat juga petunjuk. Orang kafir pun dapat petunjuk. Orang beriman lebih dapat petunjuk. Kalau kita faham macam itulah ada siapa yang lebih dapat, siapa yang lebih mendapat petunjuk. Okey. Petunjuk dekat situ maksudnya apa? Ada kat situ, huda kat situ maksudnya apa? Okey. Kalau kita buka tajuk hidayah ni ada macam-macam pentafsiran dia. Okey. Jadi ringkasnya kalau kita rujuk dalam kitab Mufradat fi Gharibil Quran. Ni saya ditunjuk gambar. Sebelum ni saya tunjuk gambar ni. Ini kitab dia terjemahan ada. Kitab dia ni. Yang gambar ni, Mufradat ni. Ini kitab terjemahan dia lah. Kitab ni. Al-Mufradat ni. Ini dictionary ya. Untuk kita melihat huraian perkataan yang ada di dalam Al-Quran. So dalam kitab ni, Al-Imam Gharib Al-Asfahani rahimahullah, beliau mengatakan hidayah ni boleh dipecahkan kepada 4. Ni saya ambil yang ringkasan saja. Ada hidayah yang paling awal sekali, hidayah dalam bentuk ilham dan akal. Faham tak hidayah ilham dan akal? Maksud dia macam ni. Semua orang Allah bagi otak tak? Ya, semua orang ada otak. Orang kafir pun ada otak. Orang beriman pun ada otak. Sama je otak dia. Kan? Otak tu boleh berfungsi. Itulah dia panggil hidayah yang paling mulia-mulia sekali. Allah bagi petunjuk. Allah bagi petunjuk dengan dia dapat ilham dan akal lah dia boleh fikir. Itu hidayah yang paling basic sekali. Faham tak maksudnya? Yalah, dia dapat petunjuk lah. Sebab apabila dia ada otak, dia boleh fikir. Maknanya, semua orang telah mendapat hidayah berbentuk ilham dan akal. Okey. Naik sikit, tinggi sikit hidayah tu adalah hidayah berbentuk penjelasan dan penerangan. Semua orang ada otak. Allah bagi untuk dia berfikir. Okay, dia dah dapat dah hidayah yang paling umum sekali. Tetapi hidayah yang satu lagi adalah hidayah berbentuk Allah terangkan kepada orang yang ada otak itu, orang yang berakal itu, mana yang baik, mana yang tak baik. Mana yang dosa, mana yang tak dosa. Kan? Maksudnya semua orang yang Allah bagi dia akal, dia dapat hidayah yang satu lagi. Ini hidayah yang naik sikit lah. Iaitu mereka mendapat penjelasan, penerangan yang mana yang mereka kena pilih dalam hidup. Nak pilih A ke nak pilih B? Semuanya telah diberitahu, telah diberikan penerangan. Melalui apa? Melalui diturunkan kitab-kitab, dihantar rasul-rasul. Itulah hidayah. Okay. Jadi kalau kita ambil dua jenis hidayah ni, maknanya orang Islam di zaman Nabi, orang yang kafir di zaman Nabi pun dapat dua-dua hidayah.
Sebab apa? Sebab orang Arab musyrikin, mereka Allah hantar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu adalah hidayah lah tu. Untuk apa? Menjelaskan, menerangkan. Macam tu. Naik sikit lagi hidayah yang tingkatan yang satu lagi adalah hidayah taufiq. Yang nombor tiga ni tidak semua orang boleh dapat. Tak semua. Hidayah Allah bimbing dia. Contoh macam ni lah contoh. Okey. Contoh mudah, kita ambil contoh apa? Okey, kita ambil contoh majlis ilmu lah, majlis ilmu kan. Kalau kita tanya pada semua orang, mana lebih bagus? Okey. Engkau menonton apa ataupun takut terasa pula. Kita ambil masjid lah mudah contoh kan. Pergi masjid. Bagi orang lelaki contoh kan. Mana lebih baik? Sembahyang dekat pergi masjid ke tak pergi masjid? Semua orang dia akan jawab mestilah bagus berjemaah dekat masjid. Bukan di rumah. Okey, faham. Kalau orang boleh jawab yang mana baik, yang mana tak baik, dia telah dapat nombor 2. Tetapi nombor 3 ni, walaupun dia tahu, aku tahu sembahyang berjemaah di masjid tu bagus, tapi belum tentu dia boleh memilih untuk pergi masjid. Faham tak? Dia tahu majlis ilmu tu bagus, faham Quran ni bagus majlis ilmu tu. Tapi adakah dia diberi bimbingan oleh Allah untuk dia ikut majlis ilmu tu? Belum tentu. Itulah jenis ketiga. Faham tak? Jenis ketiga tu. Dan hidayah yang lebih lagi, yang paling tertinggi adalah Allah tunjukkan dia mana jalan kau nak ke syurga tu. Mana jalan tu? Kau nak ikut kanan ke? Kau nak ikut kiri ke? Allah bagi jalan ke syurga tu. Itu petunjuk yang tertinggi sekali dalam banyak-banyak petunjuk. Ataupun dalam banyak-banyak hidayah. Hidayah yang paling tinggi adalah hidayah mendapat petunjuk untuk Allah itu tunjukkan dia jalan nak pergi syurga. Jadi ayat yang ke-22 ini adalah ayat yang Allah Ta'ala nak kaitkan dengan petunjuk yang ketiga dan petunjuk yang keempat. Faham tak maksudnya? Maksud dia orang yang tak beriman, dia tahu tak syurga tu? Dia tahu syurga tu wujud. Kalau tanya orang tak beriman pun kalau kita tanya kat dia, kau nak masuk neraka ke kau nak masuk syurga? You nak pergi nak masuk hellfire, you nak masuk neraka ke? Orang kata, orang marah tau kalau kita cakap go to hell, kata kau pergi neraka, orang marah. Sebab semua orang tahu neraka tu tak bagus. Semua orang nak masuk paradise, orang nak masuk syurga kan. Tapi walaupun dia tahu syurga tu bagus, kan, neraka tu teruk, tetapi Allah tak tunjuk dia. Allah tak bimbing dia, Allah tak tunjuk dia. Ini jalan pergi ke syurga tu. Dia takkan jumpa jalan ke syurga tu. Sebab apa? Sebab semasa dekat dunia, hidup dia tu sendiri bukan nak cari jalan nak pergi ke syurga tu. Faham tak maksud dia? Jadi Allah gambarkan seperti orang yang berjalan bukannya ke bawah. Macam mana kau nak sampai ke syurga tu? Kalau dah hidupnya itu sendiri sudah tidak tentu hala, tak tahu destinasinya ke mana. Tapi orang beriman tak. Orang beriman ni dia berada di atas jalan yang lurus dah. Tak jalan Siratal Mustaqim tu jalan lurus dah. Jalan lurus tu memang jalan tu ke syurga tu. Memang ke syurga dah. Memang jalan tu kalau diikut dia ke syurga.
tambahan pula cara dia berjalan tu sendiri memang normal. Sudah faham tak maksudnya? Hidup dia tu memang dia hidup tu memang jalan memang nak ke syurga dah. Contoh macam saya, utara kan, saya ikutlah lebuh raya utara selatan. Memang itu jalan dah. Memang itu jalan nak balik KL dah. Faham tak? Dan saya sendiri, cara saya nak ikut jalan nak ke KL tu, memang saya memandu secara normal. Saya tidak memandu secara terbalik. So, faham tak maksudnya? Itulah yang Allah Ta'ala nak gambarkan orang beriman yang dia berjalan sawiyah, berjalan normal, berjalan tegak ala siratim mustaqim. Dah memang orang beriman ni, dia memang dah duduk jalan yang memang nak ke syurga dah. Memang jalan tu dah. Tambahan pula, dia tu sendiri memang berjalan normal. Umpama orang yang tak beriman tadi, dia sebaliknya. Orang beriman tadi tu, jalan kat syurga tu contohnya jalan tengah. Dia pergi ambil jalan sebelah kiri. Contohnya dia ada simpang 3 kan, simpang 3. Jalan ke syurga tu jalan yang tengah. Bukan jalan ke kiri, bukan jalan ke kanan. Faham tak? Jadi dia pilih jalan mana? Hidup dia tu sendiri, memang dia tak pilih jalan tengah. Dia memang pilih jalan kiri, dia pilih jalan kanan. Maknanya dia jumpa tak jalan dia? Dia jumpa tak jalan ke syurga tu? Sampai bilalah dia takkan jumpa. Sebab apa? Satu-satunya jalan nak ke syurga tu jalan tengah tu. Bukan ke kiri, bukan ke kanan. Jadi Allah nak menggambarkan dia takkan sampai kepada destinasi yang dia nak pergi tu umpama dia berjalan dalam keadaan orang tidak normal. Jelas tak tuan-tuan? Boleh faham tak? Ke tak boleh faham? Jelas Ustaz. InsyaAllah. Alhamdulillah, syukur kan. Alhamdulillah. Mudah je. Kalau masih tak jelas, tolong maklumkan. Saya akan ulang banyak kali lah. Saya memang suka style mengulang-ulang. Sebab nak bagi jelas, nak fahamkan, tuan-tuan faham, dapat pahala saya. Tuan-tuan baca Quran, faham perumpamaan ni. Okey. Jadi, kita terus pergi kepada yang tadi tu. Ini ulasan Ibnu Katsir. Soalan yang Ustazah Asyah tanya tadi kan ada kaitan dekat sini. Kata Ibnu Katsir, di hari akhirat nanti memang orang-orang mukmin dia akan berjalan dengan normal melalui jalan yang lurus menuju ke syurga yang luas. Sebab apa? Sebab masa hidup dia memang dah siratal mustaqim. Apatah lagi dia berjalan dengan normal. Memang akan sampailah. Maknanya memang akan sampai. Pasti dia sampai. Sebab apa? Sebab jalan tu dah memang jalan memang nak ke syurga. Lepas tu cara berjalan tu pula memang berjalan yang normal. Seperti saya buat umpamaan tadi itulah. Macam saya daripada Penang kan nak ke KL. Kalau ikut memang jalan yang waste terbagi tu betul sampai. Berapa jam tu itu tak kisahlah. InsyaAllah kalau tak sakit, kalau tak ada apa-apa, memang sampai. Itu maksud dia macam tu. Lepas tu orang-orang kafir pula, sesungguhnya dia akan diiring dengan berjalan di atas wajahnya menuju ke neraka. Dia takkan dapat pergi ke syurga. Sebab apa? Sebab semasa hidup dia, tengok ayat ni. Saya nak tekan kat ayat ni supaya dia terlupa. Takut dia terlupa ni. Semasa hidupnya, Tuhan tak kata dia ni. Tuhan tak kata dia ala siratim mustaqim. Tak ada. Dia berhenti kat sini je. Sedangkan orang beriman, Allah kata, yamshi sawiya, ini cara dia berjalan dah. Cara dia berjalan. Cara dia dah memang berjalan normal. Dan memang pada hakikatnya, dia sudah ala siratim mustaqim. Dia memang duduk atas jalan yang lurus dah. Jalan yang lurus. Cuma dia kena apa? Dia kena jalan je lah. Umpama macam ni. Tapi orang yang belah sini, dia tidak hidup di atas siratim mustaqim. Faham tak? Dia ikut jalan lain. Dia bukan jalan satu mustaqim. Faham maknanya memang tak akan jumpa lah. Lepas tu, cara dia berjalan pula memang jalan yang
ala wajhihi. Maknanya memang takkan sampai. Okey, wallahu ta'ala alam. Okey. Mari kita tengok hadis kata Ibnu Katsir. Dia kata apa? Ibnu Katsir kata apa? Ibnu Katsir dia kata Ibnu Katsir dia bawa hadis riwayat Bukhari Muslim. Ni hadis dia. Sabda Nabi SAW, Rasulullah pernah ditanya, bagaimana manusia dibangkitkan dengan berjalan di atas wajah-wajah mereka. Nabi pernah ditanya. Seperti mana ayat yang Ustazah Asya baca tadi tu kan, surah Isra tu. Macam mana manusia boleh berjalan dengan muka-muka mereka? Allah jawab apa? Nabi kata apa? Nabi SAW bersabda, bukankah kejap. Bukankah Rabb yang telah menjadikan mereka berjalan dengan kaki-kaki mereka mampu menjadikan mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka. Ini Ibnu Katsir kata, di hari akhirat memang real, memang hakikinya memang akan ada mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka. Apabila mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka, bukan sekadar nak menunjukkan kehinaan, tapi mereka tu sendiri tidak dibawa ke syurga lah. Akhirnya mereka masuk ke dalam api neraka. Kenapa mereka berjalan terbalik? Itulah otaknya sepatutnya digunakan. Tetapi waktu hidup, dia tidak gunakan sebaik yang mungkin. Umpama orang meletakkan otaknya di bawah. Ini hadis yang kata hari akhirat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Okey. Kalau dah jelas, kita kena pergi kepada tindakan selepas tadabbur. 1 jam juga kita malam ni kan. Ingat nak buat sekejap je. Tapi yelah, ayat Quran ni dia bagi kita kekuatan tau. Quran ni dia yelah kan, penat macam mana pun, dunia ni memanglah tempat kita berpenat ya, mikir akhirat ni belah recap pula tu kan. Ya Allah, kalau ikut syaitan tu, dia pujuk je lah. Dah lah tu Yusuf, dia kata kau kan penat. Dia kata kita ni duk fikir, duk lawan dengan syaitan ya, kan? Fikirkan ayat Quran ni, Masya Allah. Benar-benar sepanjang perjalanan duk fikir ayat ni. Macam mana nak mendengarkan ayat 22 ni? Kita ni bukan jenis orang yang Allah bagi ilmu fikir tu dapat. Jadi duk mikir ni, macam mana nak terangkan, macam mana jemaah-jemaah ni. Tapi Alhamdulillah ya, kalau kita betul-betul nak sampai ke ilmu Allah, minta Allah tolong kita. Saya cuma sampaikan je sebenarnya yang terangkan hati tuan-tuan dan perempuan, yang bagi tuan-tuan mudah faham adalah Allah, bukan saya sebenarnya. Saya cuma menyampaikan saja apa yang Allah nak gerakkan lidah saya, apa yang Allah nak bagi saya berfikir seperti itu. Ya, jika saya ada tersalah, saya tersilap dalam memberi penerangan, saya minta tolong tegur saya tuan-tuan dan perempuan ya. Begitu juga kalau tuan-tuan ada ulasan yang lebih terperinci tentang apa yang telah saya terangkan, saya juga mengalu-alukan dari tuan-tuan dan puan-puan semua untuk kita sama-sama mengambil manfaat. Baik, kita terus kepada tindakan selepas tadabbur. Okey. Bagi saya ya, sebagai pembimbing, bukanlah tindakan selepas tadabbur ni muktamad tuan-tuan boleh gunakan. Ini sekadar contoh. Bagi saya, resolusi yang saya nak ambil hasil daripada saya faham kan, betapa pentingnya jalan yang lurus tadi tu. Ya, jalan lurus tadi itulah. Maka kita kena selalu meminta hidayah, iaitu petunjuk. Dalam masa yang sama, kita juga perlu meminta kepada Allah taufiq, iaitu bimbingan. Minta Allah bagi kekuatan supaya kita
berada di atas jalan yang lurus. Sebab tu saya masukkan dua, petunjuk dan Allah bimbing. Walaupun kita tahu telah ditunjukkan ini pahala, itu dosa, tapi belum tentu Allah bimbing kita untuk kita pilih nak buat pahala tu. Belum tentu. Oleh sebab tu kita kena selalu minta kepada Allah supaya Allah berilah kami hidayah, berilah kami taufik. Tambah satu lagi, berilah kami hati yang tetap teguh untuk berada di atas jalan yang lurus. Tindakan ini sebenarnya tuan-puan ya, sebenarnya sudah tuan-tuan minta sebenarnya. Sebenarnya tuan-tuan dah minta 7 kali sehari semalam tu paling sikit. Dekat ayat nombor 6 tu. Ayat nombor 6 ya. Yang tuan-tuan kita duk baca Fatihah tu lah. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayahkanlah kami jalan yang lurus. Kita minta. Jadi siapa yang pernah mengikuti tadabbur suratul Fatihah, saya yakin tuan-tuan telah mengetahui hidayahkanlah kami pada ayat nombor 7 suratul Fatihah itu, dia bukan yang ini semata-mata ni. Dia bukan hidayah ini je. Dia bukan yang ini sahaja, bukan. Tetapi ihdinas siratal mustaqim tu dia termasuk hidayah yang ini. Jadi dua kat situ. Maknanya ihdinas siratal mustaqim tu dia ada dua hidayah. Hidayah berbentuk dapat petunjuk plus hidayah diberikan bimbingan. Tuan-tuan nampak tak tingkatan yang tadi tu? Yang saya sebut jenis hidayah tadi, yang dekat sini. Dalam surah Al-Fatihah, ayat nombor 6 tu, ihdinas siratal mustaqim tu, dia bukan yang ni saja. Dia bukan yang ni saja. Bukan sekadar nak tahu jalan mana yang lurus, jalan mana tak lurus, tak. Tetapi dekat ayat 6 tu, dia hidayah yang ini. Ini juga termasuk. Dia panggil hidayah yang khas. Dia macam ni. Dia panggil macam ni. Kalau dapat ni, ini dia panggil hidayah yang khas. Dia lebih khusus lah. Siapa yang ini hidayah yang umum. Umum. Itu secara umum lah. Jadi sebenarnya yang kita nak sebut tindakan tadi tu minta dua-dua ni. Minta dua-dua ni. Kalau kita dapat dua-dua ni, insya-Allah memang ke sini lah. Memang ke sini. Minta dua-dua ni. Minta hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dah praktik dah sebab kita dah baca suratul Fatihah. Sebab tu waktu baca Al-Fatihah tu janganlah kita mengelamun. Waktu kita baca tu minta betul-betul pada Allah. Fahamkan ayat tu. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah kami jalan yang lurus. Lalu tambah satu lagi. Dia bukan sekadar petunjuk, bukan sekadar tunjukkan, bukan sekadar bimbing, tetapi dia ada satu lagi tu adalah istiqamah. Istiqamah. Minta Allah istiqamahkan. Minta 3 lah. Ya Allah, berilah kami hidayah taufik, hidayah, bimbinglah kami ya Allah, istiqamahkanlah kami ya Allah, berada di atas jalan yang lurus. Okey. Yang berikutnya, kita kena jauhi jalan-jalan yang memesongkan kita semua pada jalan yang lurus. Jadi, cara nak menjauhi jalan-jalan yang bawa kita jalan yang sesat, maka kita kena belajar lah. Sebab ini kita hanya senaraikan apa nak buat. Tetapi bagaimana nak buat, apa
nak buat? Jauhi jalan-jalan sesat. Bagaimana nak jauhi jalan-jalan sesat? Itu kena bincang pada sesi yang berikutlah. Bagaimana tu? Nak kenal. Jalan yang lurus jalan apa? Jalan Islam ke? Maksud dia Al-Quran ke? Ikut Nabi ke? Jalan sesat ni sebaliknya. Okey. Kenapa kita kena kata jauhi jalan-jalan sesat? Macam ni. Cuba tuan tengok hadis ni. Hadis ni tuan biasa dengar. Hadis daripada kisah Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi buat macam ni. Saya terus tunjuk gambar dia macam ni. Kita tengok gambar ni. Ini gambar Nabi lukis. Mula-mula Nabi lukis gambar ni. Mula-mula Nabi lukis gambar ni. Nabi lukis gambar ni. Nampak tak garis lurus panjang kan? Lepas tu Nabi cakap. Nabi kata, garis panjang ni lah jalan yang lurus. Lurus je Nabi gariskan. Lepas tu Nabi gariskan di sebelah kiri jalan, sebelah kiri daripada yang garisan ni Nabi buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tu bukan 6 sajalah, Nabi bagi contoh. Lepas tu di sebelah kanan dia Nabi buat lagi garis dia. Garis. Nabi buat. Nabi kata, hak ni satu je siratal mustaqim ni. Ni saja jalan dia yang lurus. Ini saja bawa kau ke syurga. Tetapi jalan-jalan yang bawa kita terpesong daripada jalan ni ada banyak. Itu Nabi kata, ni jalan-jalan kesesatan. Ni sesat, dia banyak. Tapi jalan lurus tu satu saja. Apa yang dilukiskan ni, inilah dalam hadis Nabi SAW. Kalau kita baca hadis ni, inilah hadis ni. Nabi SAW bersabda, kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata, Nabi SAW telah membuat satu garis lurus dengan tangannya untuk kami. Nabi buat satu garis lurus. Lalu Nabi bersabda, inilah jalan Allah yang lurus. Kemudian baginda SAW membuat lagi beberapa garis sebelah kanan dan kirinya. Nampak tak tadi kan? Tadi Nabi buat belah kanan dan kiri kan? Nabi lukis kanan kiri tu. Nabi cakap apa? Kemudian Nabi SAW bersabda, inilah jalan yang bercerai-berai. Pada setiap jalan tu terdapat syaitan yang mengajak pergi ke jalan tu. Kita tengok gambar tu balik. Ni. Nabi kata, kalau kita ambil gambar ni balik semula kan. Nabi kata, ni jalan ni yang sebelah kiri ni, ini ada syaitan yang bawa kita ke sini. Sini ada syaitan. Sini ada syaitan. Sini ada syaitan. Sini ada syaitan. Contohlah nak bagi jelas lagi hadis tadi. Nabi kata jalan ke kanan pula Nabi buat. Ni sini ada syaitan yang bawa kau ke sini, bawa kau ke sini, bawa kau ke sini, bawa ke sini. Sebab tu kita ingat tak, kita dah belajar pada kelas yang lalu yang kita ada buat tindakan tadabbur jauh syaitan, masih ingat? Kenapa dalam suratul Mulk Allah cerita pasal syaitan yang masuk dalam rujuman lisyayatin, syaitan direjam. Kita masih ingat kan? Lepas tu kita ingat tak, kita dah kupas pada siri yang lepas ketika mana kenapa orang kafir ni dia masih nak percaya patung tu boleh tolong dia. Sebab apa? Sebab dia berada di dalam keadaan tertipu. Masih ingat? Siapa yang tipu dia? Yang tipu dia adalah syaitan. Sebab itu kita kupas pada kelas yang lalu macam mana cara nak jauh pada syaitan. Ada berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini, kerana syaitan-syaitan ini dia akan tarik kita supaya jangan ikut jalan ni. Dia akan bawa kita. Jadi orang kafir tadi yang Nabi umpamakan, dia ikut jalan ni lah. Dia ikut jalan ni. Bila dia nak ikut jalan ni? Sebab kalau dia ikut jalan ni memang akan pergi, memang dia tak akan ke sini lah. Contoh kan, destinasi dia ke sini. Contoh, ni destinasi dia. Ni destinasi dia. Contoh. Ni tempat dia nak pergi kat sini, checkpoint dia. Tapi kalau dia pergi sini, bila dia nak sampai ke sini? Ni jalan lurus. Dia akan mengambil jalan yang jauh dan tak akan sampailah. Syaitan tak akan bagi dia pergi ke sini. Kan? Itu contoh Nabi SAW. Nabi ni, Allah, bijaksana Nabi ni.
Pandai kan Rasulullah SAW, bijak dia. Dia buat lukisan saja. Kita boleh ingat sampai mati lukisan ni. Kita boleh ingat cara Nabi mengajar tu kan. Pandai Nabi SAW, bijak, maha bijak Rasulullah SAW. Rasulullah dia bijak sangat. Allah yang memberikan kebijakan kepada Nabi SAW dalam dia mendidik umat dia. Baik, tuan-tuan dan puan, dapat dua pengajaran ni. Okey. Jadi kita pergi kepada mutiara hikmah dia, pendek saja. Ringkas dia, satu-satunya jalan nak bawa kita ke syurga adalah sirat al-mustaqim. Jalan. Tadi tuan-tuan kena tahulah sirat mustaqim tu apa. Mungkin dalam kelas akan datang, saya akan perincikan sedikit saja apa maksud siratul mustaqim. Sirat mustaqim tu mudah je. Islam, siapa yang ikut Islam, dialah siratul mustaqim. Siapa ikut Al-Quran, itulah siratul mustaqim. Siapa yang ikut hadis Nabi, Quran dan hadis, itulah mustaqim. Siapa ikut Rasulullah SAW, itulah mustaqim. Itulah siratul mustaqim. Jadi, jalan nak ke syurga, satu-satunya siratul mustaqim. Ataupun paling mudah kita kata, jalan orang yang Allah bagi ni'mat. Jalan menuju ke neraka sangat banyak. Tapi jalan ke syurga hanya satu saja. Iaitu apa? Siratal mustaqim. Okay, saya tunjuk satu contoh ayat. Apa tu siratal mustaqim? Last sekali. Siratal mustaqim, salah satu maknanya ada diterangkan dalam surah Yasin. Ayat 61. Allah kata apa? Wa ani'buduni wa ani'buduni. Hendaklah kamu beribadah kepadaku. Lepas tu Allah terangkan. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Faham tak maksudnya? Tuhan kata, hendaklah kamu beribadah kepada Allah. Minta tolong pada Allah, minta perlindungan pada Allah, sembah Allah tu. Kan? Maka siapa yang buat perbuatan seperti itu, dia itulah jalan yang lurus. Jadi kita dapat salah satu. Sebab itu kita belajar ayat nombor 21 dengan ayat 20, ayat nombor 20. Orang kafir Quraisy dia bukan siratal mustaqim. Sebab apa? Dia bukan beribadat kepada Allah semata-mata, tak. Dia buat syirik kan. Dia ingat lagi ayat 20, mereka percaya, maknanya mereka telah beribadah kepada patung-patung dari sudut minta pertolongan. Ayat 21, mereka beribadah kepada selain Allah, iaitu pada patung-patung tu dengan mereka mempercayai patung-patung tu boleh buat rezeki pada mereka, bagi rezeki. Itulah dia panggil perbuatan mensyirikkan Allah. Sepatutnya mereka hanya perlu beribadat hanya kepada Allah, bukan pada makhluk-makhluk yang lain. Jadi, siapa yang beribadah hanya kepada Allah, ibadah ni dia umum lah. Umum. Maknanya apa saja amal yang Allah suka, yang Allah redha, itulah ibadah. Siapa yang buat ibadat hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, dia berada pada jalan yang lurus. Oleh sebab itu kita kena minta jalan lurus ni. Minta. Kita sebut tadi tindakan yang pertama. Itulah secara ringkas, saya mohon maaf tuan-puan ya malam ni atas di atas apa kelemahan, kekurangan. InsyaAllah minggu depan kita ulang semula ayat 22 ni untuk pengulangan saja. Tidaklah ulang semua, tapi kita nak kukuhkan ayat nombor 22 ni. Sebab ayat 22 ni adalah ayat yang dia seperti hampir kepada penutup kan.
Lepas tu baru kita masuk ayat yang ada 6 qul. Depan dia kita akan jumpa qul. Kenapa ayat-ayat yang ada qul ini di depan dia? Sebenarnya macam mana kita nak faham dia? InsyaAllah nanti kita akan bincangkan pada minggu hadapan dari sudut fungsi ayat yang bermula depannya dengan qul dalam suratul Mulk. InsyaAllah. Okay, saya mohon maaf banyak-banyak. Ada apa-apa pertanyaan yang boleh saya bantu? Jika ada apa-apa nak dikongsikan, silakan. Sebab kita pun dah lewat 10.35. Kalau Ustaz, tiada, ya, silakan. Ustaz, hidayah irsyad tu kiranya hidayah umum ya? Tengok balik Dia Ibnu irsyad Katsir. dengan Dia kata apa? taufik. Kejap. Dia istilah tu lah sekejap. Irsyad tu sekejap bagi saya sekejap ni. Saya sebab dia tu hanya pada istilah je. Dia istilah je. Saya tengok apa Syairah ada tafsir surah Fatihah tak, buku yang saya tulis tu dengan Dr. Azrul. Dekat dalam tu dia tulis apa? Hidayah apa kat situ? Dia ada di hidayah dilalah kan? Okey, macam ni. Bawah. Okey, macam ni. Hidayah ya. Sekejap. Berikan saya sikit saja waktu dia. Okey, sekejap. Dia macam ni. Dia istilah dia. Kalau ikut Ibnu Katsir, yalah itu dia panggil hidayah, hidayah. Dia sebenarnya irsyad dengan taufik. Dari istilah dia macam ni. Dia ada hidayatul dilalah, dia ada hidayah al-irsyad wa taufiq. Dua tu. Sekejap. Okey, yang tu saya wallahu alam, saya nak kena pastikan balik. Tetapi kalau hidayah yang umum adalah hidayah tu dilalah, betul. Hidayah tu dilalah. Kalau yang hidayah dapat penjelasan tu hidayah tu dilalah. Tapi kalau hidayah yang lebih tinggi, hidayah al-irsyadu wa taufiq. Di situ. Okey, dapat jelas tak? Jelas. Okey. Ada soalan lain tak sebelum kita ni? Ada apa-apa lagi yang nak dikongsikan? Silakan tuan-puan. Ada tak? Ada apa-apa nak dikongsikan? Sekejap. Saya tengok nota surah Al-Fatihah sekejap ya. Okey, ada apa-apa lagi tuan-puan? Boleh silakan. Ada siapa-siapa nak kongsikan pengisian malam ni? Masya-Allah. Dan semoga Allah memberikan kita keberkatan malam ni. Okey, ada apa-apa yang ingin diperjelaskan? Saya tengok dekat sini. Hidayah. Sebab soalan tadi saya tak jumpa pula. Okey, kejap. Okay, alhamdulillah, dengan rahmat Allah saya jumpa. Okey, ni yang ditanya tadi tu begini. Dekat sini. Okey. Jadi hidayah yang ayat surah Al-Fatihah tu adalah hidayah dalam surah Al-Fatihah, dia adalah hidayah khusus. Dia panggil ni istilah dia. Dia panggil hidayah al-irsyadu wa taufiq. Dia panggil hidayah al-irsyadu wa taufiq. Tapi kalau hidayah umum pun dia panggil hidayatul dilalah wal irsyad juga. Irsyad tu dipakai pada dua-dua. Tetapi dia ada dilalah. Hidayatul dilalah. Ini kalau hidayah sekadar nak terangkan, nak jelaskan. Tapi kalau dia Allah beri bimbingan pada dia, Allah bagi pertolongan kepada dia,
Dia baru dapat hidayatu al-irsyad wa tawfiq. Dia kata hidayatu tawfiq. Wallahu ta'ala alam. Okey. Kalau tiada apa-apa, kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada semua. Kita ucapkan khususnya ya kepada penganjur kita pada malam ni ya dan malam-malam sebelumnya, iaitu kepada Persatuan Cinta Kasih, Persatuan Semarak Cinta Kasih, kepada pengurusan, kepada penganjur ya, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kepada tuan-tuan dan puan juga, jazakumullahu khairan. Ya, semoga Allah memberkati bulan Rejab ini, Allah memberkati kita bulan Syaban yang akan datang, dan moga-moga Allah Ta'ala membawa kita semua sampai kepada bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan Al-Quran. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.